Selamat sejahtera kepada semua di sini. Nama saya Eng Kuang Hao dari kumpulan 32. Ini adalah projek LDK MPU 3139, Falsafah dan Isu Semasa. Tajuk kita adalah Krisis Luaran Manusia. Krisis buli cyber di Malaysia. Senarai ahli kumpulan ada 3 orang menyediakan laporan ini, iaitu Ketua Kumpulan Liu Junho. Dia menyediakan langkah-langkah pencegahan. Eric Chua Shun Hap menyediakan pengenalan kes buli cyber dan kesimpulan. Pui Yik Yi menyediakan kesan negatif buli cyber. Senarai ahli kumpulan yang menyediakan video dan bentang ialah Eng Kuang Hao, Kong Hui Ru, Heng Chi Jian, Ang Eng Kiat, Lee Kok Sing, Lee Jia Hui dan Eng Mi Jie menyediakan PPT. Ini adalah isi kandungan kita. Pengenalan adalah pada slide kelima. Kes buli cyber Shashikala Nadaraja bunuh diri adalah pada slide 6 hingga 10. Kesan negatif buli cyber adalah pada slide 11 hingga 12. Langkah-langkah pencegahan adalah pada slide 13 hingga 14. Kesimpulan adalah slide yang akhir sekali adalah pada slide 15. Apakah krisis luaran manusia? Krisis luaran manusia merujuk pada situasi apabila seseorang individu mengalami tekanan daripada persekitarian seharian atau faktor-faktor di luar kendali manusia seperti bencana alam, konflik politik, pandemik global dan lain-lain. Salah satu krisis luaran manusia yang serius dan perlu dititik berat oleh seluruh masyarakat Malaysia ialah buli cyber. Apakah buli cyber? Buli cyber merupakan tindakan agresif atau penindasan yang dilakukan melalui media digital seperti message text, email atau media sosial. Buli cyber boleh berulang dalam talian ancaman, penghinaan atau gangguan bertujuan untuk menyakiti, memalukan atau menakutkan mangsa. Buli cyber boleh memberi kesan serius terhadap kesihatan mental dan fizikal mangsa dan juga boleh menjejaskan kehidupan sosial dan akademik mereka. Oleh itu, dalam video ini, kami akan membincangkan dengan para penonton berkenaan dengan masalah buli cyber di Malaysia, akibatnya dan langkah pencegahan berkesan yang boleh diambil. Sekarang, kami akan berkongsi dengan para penonton kes buli cyber yang baru-baru ini berlaku di Malaysia. Dan bahagian ini akan disambungkan oleh ahli kumpulan kami, Kong Hui Du. Terima kasih Kong Hao. Kes cyberbully yang akan kami kongsikan ialah kes Shashikala Nadaraja bunuh diri. Shashikala adalah seorang guru tuition yang berusia 44 tahun. Shashikala telah menjadi pengguna TikTok yang popular dengan 32,400 pengikut, di mana beliau berkongsi video-video dirinya menari, kehidupannya dan juga mengambil pendirian tentang topik berkaitan gangguan seksual dan pengajaran di rumah. Walau bagaimanapun, beliau telah menerima banyak komen dan mesej negatif di platform tersebut, yang dikatakan telah menyebabkan kegelisahan yang ketara. Banyak daripada pengguna internet mempunyai sikap merendahkan, mengejek cara dia sebut nama jenama, dan menuduh beliau mempertunjukkan diri dengan beg tangannya. Beberapa komen bahkan menyoal tujuan beliau memuat naik video dirinya menari di rumah sambil mengejek penampilannya pada masa yang sama. Anak perempuan Shashikala mengatakan bahawa ibunya telah menghadapi masalah kemurungan selama lebih daripada 20 tahun sebelum kematiannya, dan pengalaman menghadapi buli cyber di TikTok telah memburukkan keadaannya. Keluarganya juga mendakwa bahawa mereka telah mengesah beliau untuk berhenti menggunakan platform itu. Tetapi beliau enggan berbuat demikian kerana beliau menikmati membuat dan berkongsi video-video di TikTok. Malamkan, pada jam 11.30 malam pada 6 Ogos 2022, Shashikala memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya di rumahnya di Subang Jaya selepas membuat panggilan telefon terakhir kepada anak perempuannya yang paling muda. Setelah kes ini dilaporkan, ramai pengguna internet telah membanjiri akaun TikToknya untuk menyatakan takziah, dan banyak lagi pengguna TikTok lain telah memuat naik video untuk berkabung dan mencuba meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai serius buli cyber. Pada pandangan kami, keadaan tersebut adalah perkara yang menggembirakan. Hal ini adalah kerana keadaan tersebut membuktikan bahawa majoriti rakyat kami masih sangat belas kasihan dan sangat bantah penggunaan internet untuk melakukan intimidasi atau
penganiayaan terhadap orang lain. Semoga kejadian ini dapat menyertakan lebih ramai rakyat Malaysia terhadap kemudaratan buli cyber dan berhentikan tindakan buli cyber. Itu sahaja untuk bahagian saya. Sekarang Cica akan menerangkan kesan negatif buli cyber. Terima kasih. Terima kasih kepada Konghui. Selepas melihat kes tragis ini, saya tidak dapat mengelak daripada merenung apakah kesan negatif buli cyber kepada para mangsa. Pertama sekali, tekanan emosi adalah kesan utama yang dialami oleh mangsa buli cyber. Mangsa seringkali mengalami tekanan emosi yang besar akibat daripada komen negatif, mesej mengancam atau hinaan yang berteruskan di media sosial. Ini boleh menyebabkan perubahan tingkah laku yang mendadak, kehilangan keyakinan diri dan masalah emosi yang lebih serius seperti kemurungan dan kecemasan. Mungkin akan menyebabkan mangsa buli cyber memilih untuk membunuh diri seperti dalam kes Sasikala yang kita bincangkan tadi. Selain itu, buli cyber juga memberi impak sosial yang serius kepada mangsa. Mangsa buli cyber akan menjadi suka untuk bergaul dengan orang lain yang kehilangan keyakinan diri atau bimbang akan tamahan yang dilembangkan oleh masyarakat atau rakan-rakan. Mangsa-mangsa yang akan memilih untuk menyendiri di dalam bilik atau mempunyai sifat anti-sosial. Dengan ini mereka mungkin kehilangan kawan-kawan diasingkan dan menderita kesan marginalisasi. Di samping itu, buli cyber juga boleh menjejaskan kesihatan fizikal seseorang. Ini kerana tekanan emosi yang dialami oleh mangsa buli cyber boleh mempengaruhi sistem saraf dan hormon mereka yang pada gilirannya boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan fizikal mereka. Salah satu kesan fizikal yang biasa dialami oleh mangsa buli cyber adalah masalah tidur. Kesan emosi yang berpanjangan boleh mengganggu pola tidur mereka, menyebabkan mereka mengalami masalah seperti insomnia atau mengantuk di siang hari. Berdasarkan kajian, lebih kurang 50% hingga 80% orang yang mengalami masalah kesihatan mental juga akan mengalami masalah tidur. Kualiti tidur yang buruk atau insomnia jangka panjang boleh menyebabkan berbagai masalah dalam tubuh manusia seperti diabetes, sistem imun yang lebih lemah dan penyakit jantung. Secara keseluruhannya, kesan buli cyber adalah serius dan dapat memberi kesan besar kepada mangsa yang terlibat. Oleh itu, kita semua perlu memainkan peranan dalam mencegah buli cyber dan membantu mangsa untuk pulih dari kesannya. Itu sahaja untuk bahagian saya. Terima kasih. Terima kasih Cijen. Seperti yang dikatakan oleh Cijen, kita semua perlu memainkan peranan dalam mencegah buli cyber. Jadi, langkah pertama yang boleh diambil untuk mengelak buli cyber ialah pendidikan dan kesedaran. Mendidikkan orang ramai terutamanya para remaja tentang kesan negatif buli cyber dan boleh membantu dalam mencegah perilakuan tersebut. Berdasarkan kajian, lebih kurang 40% pengguna media sosial Malaysia adalah generasi muda. Dan bagi platform TikTok yang kami sebutkan tadi dalam kes Sasikala, 41% pengguna TikTok Malaysia berumur antara 16 hingga 24 tahun. Para remaja yang belum cukup matang mudah dipengaruhi oleh berbagai maklumat palsu dalam media sosial dan mengambil tingkah laku yang agresif dengan mudah. Hal ini dapat dibuktikan dengan kajian yang dilakukan oleh United Nations Children Fund report yang menyatakan Malaysia berada di tempat kedua di Asia untuk buli cyber belia. Jadi, jerama dan kempen tentang maksud buli cyber, kesan negatif kepada mangsa dan langkah yang boleh diambil apabila mengalami buli cyber kepada para remaja. Seterusnya, menetapkan peraturan dan undang-undang yang jelas dapat membantu mencegah tindakan buli cyber. Menurut Kementerian Komunikasi dan Multimedia, KKMM, Kerajaan Malaysia sedang merangka undang-undang khusus mengenali buli cyber untuk memerangi masalah yang semakin meningkat. Undang-undang ini akan merangkumi hukuman terhadap penyebaran berita palsu, mesej mengganggu, fitnah dalam talian, komen yang menghina dan tindakan lain-lain di atas talian yang akan menjejas keharmonian persekitaran laman sesawang. Dengan ini,
Para pengguna internet akan berasa takut dan berfikir sebelum memberi komen yang menyinggung perasaan atau bertindak agresif dalam talian. Akhirnya, mempromosi budaya dalam talian yang positif adalah penting bagi mencegahkan buli cyber. Dengan mengalahkan interaksi dalam talian yang positif, seperti komedi, rasa hormat dan empati, boleh membantu mengurangkan kejadian buli cyber. Hal ini adalah kerana pengguna internet yang mempunyai ciri-ciri tersebut akan berfikir sebelum bertindak dan tidak akan bertindak agresif semasa menggunakan internet. Dengan mempunyai warga digital yang positif dan bersopan santun, buli cyber dapat dicegahkan dan persekitaran dalam talian yang lebih positif dapat diwujudkan. Itu saja untuk bahagian saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kawan-kawan saya yang telah membincangkan buli cyber daripada berbagai aspek. Berdasarkan perbincangan atas, kita boleh membuat kesimpulan bahawa tindakan buli cyber sangat merugikan dan dapat memberi impak yang serius kepada kesihatan mental dan fizikal korban. Oleh itu, penting bagi kita semua untuk memahami bahaya buli cyber dan bertindak dengan bijak dalam menggunakan media sosial dan teknologi digital. Masyarakat Malaysia juga harus berusaha untuk meningkatkan kesedaran tentang buli cyber, melaporkan tindakan buli cyber kepada pihak berkuasa serta membantu mangsa buli cyber untuk mendapatkan bantuan dan sokongan. Dengan ini, haraplah kita semua dapat bekerjasama untuk mencipta lingkungan online yang aman dan positif bagi semua orang. Tambahan pula, krisis luaran manusia selain daripada buli cyber juga tidak boleh diabaikan oleh seluruh masyarakat kerana seperti yang dibincangkan dalam bab 4.2.2, faham insan sejahtera dalam krisis Malaysia. Setiap krisis luaran manusia akan membawa impak negatif yang besar kepada mangsanya dan mungkin akan menyebabkan berlakunya krisis dalaman manusia. Apabila krisis luaran dapat dicegahkan, kebarangkalian krisis dalaman manusia juga akan dikurangkan. Dengan ini, insan Malaysia akan berada dalam keadaan yang stabil, aman dan harmoni.